Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tak boleh, Nabi tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang Nabi suka, tapi Allah yang bagi hidayah kepada siapa yang Allah nak. Allah nak bagi hidayah kepada bapa saudara Nabi, Allah boleh bagi hidayah. Nabi pernah merasai kehilangan seorang-seorang ni. Saya ni anak ada belakang. Anak kita sayang anak kita. Kan? Isteri lagi lah sayang. Kan? Jadi belakang boleh cakap. Kan? Kita sayang. Kita ada ayah. Justin jangan nak gelak. Kita ada ayah. Kita ada ayah, kita ada mak, belum lagi. Masih lagi sihat. Kan? Bagi orang yang pernah merasai kehilangan ayah, orang pernah merasai kehilangan ibu, dia tahulah. Dia tahu. Saya ni tak pernah menangis. Jarang menangis. Susah menangis. Orang Penang. Yang 786. Susah menangis. Tapi hari raya pernah sekali saya takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita jadi imam, kita takbir raya, kita pusing tunggu bila nak sahut, tak sahut. Selalu dia sahut. Kat belakang Allah, tak dengar. Ayah pun tak dengar. Kita pusing belakang, tengok-tengok, menangis. Teruk. Tak pernah nangis. Bukan senang kita tengok ayah kita menangis. Kita pegang ya. Dia cerita, Abah tak dan. Abah tak sempat. Sebab itu tahun pertama dia berhari raya tanpa ayahnya, tanpa tok wan saya. Abah tak dan lah nak tengok dia kencing berak bapa empat tok wan abah. Nangis pegang dah, nangis. Baru kita tahu kehilangan seorang ayah. Saja takbir raya bagi budak-budak tu dengar. Dia ingat biar dia diam sikit kan. Ingat raya dah. Ustaz ni betul tak betul ni typusm lah Ustaz. Maka kita pun perlu ada, saya sambut tadi, ada adab melaksanakan ketaatan. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu, wajib, dan ada yang sunat. Para sahabat Nabi radhiyallahu an, dia tidak fikir adakah itu sunnah aulia ataupun sunnah tidak aula. Apa maksud sunnah aula dan sunnah tidak aula? Sunnah yang lebih diutamakan dan sunnah yang tidak diutamakan. Sunnah ni ada peringkat-peringkat dia. Ada yang perlu diutamakan, ada yang tak perlu diutamakan. Kita mengaji sunnah. Kalau kita mengaji agama, kita akan cerdik. Sebab itulah kita buat kuliah fiqh aulawiyat. Siapa yang daftar fiqh aulawiyat yang untuk apa tu yang kedua ni? Tolong buka ruang untuk orang. Kursi dah belakang lagi tak? Nasyimah bagi kursi sikit. Yang lelaki abang main duduk depan sikit bang. Ya. Kursi dah banyak lagi. Kita ni pernah pergi semayang dah dekat Tul pula dah. Dekat apa pernah semayang dekat Tul. Karin R. Saya semayang baru-baru ni. Semayang dekat Petronas baru ni. Dekat Serdang. Surau tu dah tak ramai. Time maghrib. Kan? Kadang-kadang macam kita semayang dekat shopping complex lah. Mid Valley surau pun dah tutup. Kemarin pi orang pakat serbu surau tingkat 3. Surau tu boleh masuk 3-4 orang. Surau pula dia mesti kiblat ni mesti tak pernah nak jadi straight. Perasan tak surau ni tak pernah kiblat straight no? Mesti sengit kan? Tak tahu pasal apa. Surau kat shopping complex sengit. Dah lah surau sengit, orang nak masuk bukan senang. IKEA punya surau berapa ramai orang beratok. Kita yang mengaji sunnah, kita bila habis dah tahu orang ramai, Allahu Akbar, dia baru mengaji kelas Ustaz Adlan, doa iftitah. Dia pun baca doa iftitah, punyalah panjang, punya banyak. Dalam riwayat mengatakan 12 doa iftitah, 12 dia baca. Cepatlah. Time tu pun tak pernah dekat masjid, dekat kampung tak pernah orang tolak jadi imam. Kat masjid dekat IKEA lah orang boleh tolak pun, orang tak kenal siapa. Kampung dia penyangak. Dia Allahu Akbar, tarik panjang. Ya Allah, punya belakang tu dengan tak semayang lagi. Ringkaskan solat kamu.
Itu lebih sunnah. Habis semayang dekat surau, kadang-kadang tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ramai orang lebih sunnah bangun semua, tak payah duk wirid dah. Ustaz gayat, Ustaz. Rasa macam kita tak menjadi hamba Allah. Kita tidak meminta kepada Allah, tak payah. Dia semua poyo. Bangun, lebih sunnah. Sunnah aula. Mengutamakan orang nak. Kalau dia nak bangun, dia nak pergi wirid, keluar. Sebab berbeza dengan surau di masjid. Dia nak panjang, dia nak tarik, ya astagfirullah panjang. Astaghfirullahalazim. Afia midun kan. Boleh silakan, tak ada masalah. Itu boleh. Kalau dia nak tarik, saya kat Petronas bangun, ya Allah, punya panjang di wirid. Panjang dengan lagu panjang. Kita ni ramai orang nak semayang, nak 2-3 orang dah mula bangkit dah. Ada yang pakcik tu nak bangkit, tak bangkit. Dia rasa bersalah. Tapi tu imam tak bangkit lagi. Kan? Ingat nak bagi gendang kat dia, antarilah ya Hanana bang. Tapi dia sunnahnya ialah kita faham, mengaji. Oh begini. Ustaz, saya nak duduk di, saya ni nak dengar kuliah Ustaz. Tapi ada seorang makcik uzur datang dekat rumah saya, dia nak tumpang. Mana lebih aula Ustaz? Makcik tu datang jauh-jauh adik-adik, itu lebih aula. Ustaz, suami saya tak bagi saya datang rumah fikir, takut jadi rumah fakir dia. Tak bagi datang. Suami tak bagi datang, dan suami ajar juga sunnah dekat rumah, ajar. Okey, ni fardu ain begini. Boleh tak? Oh, boleh. Ada fardu, ada wajib dan ada sunnah. Sahabat Nabi dia tak fikir itu sunnah ataupun tidak. Dia kalau Nabi buat, dia buat. Sebab itulah bila dia angkat takbir, dia tak tanya doa iftitah itu sunnah ataupun tidak. Para ulama yang menamakan itu sunnah, ini wajib, ini rukun. Dia akan buat semua. Tahiyat awal bukan satu kewajipan, tapi dia buat sebab Nabi tak tinggal. Tahiyatul apa lagi? Baca apa dalam sembahyang? Apa semua dia buat. Walaupun benda itu benda sekecil-kecil. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Dan dengan modal ini kita akan selamat, sedangkan yang sunnat itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan kita akan dapat beberapa darjat kelebihan. Baik, dalam riwayat Bukhari mengatakan, saya baca terjemahan cepat sikit. Ma taqarraba ilal mutaqarribun. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan yang sunat-sunat setelah melakukan yang fardu-fardu, sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, dan akulah lidahnya yang ia bercakap dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari. Cantik hadis ni. Sebab itulah dalam kalau orang mengaji tasawuf, dia ada sebut apabila seseorang itu dia buat ni dah lama istiqamah, buat benda ni ikhlas, buat benda dengan baik, istiqamah melakukan ketaatan sampai satu tahap semua depan matanya hanyalah Allah. Orang puji dia tak makan puji, orang keji dia tak terasa terhina. Kita tidak mengharapkan pujian, kita hanya mahu dihormati. Kita tak mengharapkan, kita tak nak kejian, tak nak orang kutuk kita, bash kita, troll kita tak mahu. Kita pun tak mahu kan? Kita pun hantar tulis Twitter, tak ada siapa pun yang menghina aku, kita pun tak puas hati. Awak siapa pun tak kata kat aku ni, kan? Semua kata baik-baik ya. Sedangkan Nabi itu diuji oleh itu. Nabi kata la tamanna bi liqa'il adu. Nabi kata, jangan kamu berdoa meminta untuk bertemu dengan musuh. Nabi sebut hadis sahih, jangan kamu minta untuk bertemu dengan musuh. Jangan. Tak ada musuh, jangan cari musuh. Kita kalau boleh ni, biar musuh kita satu je, syaitan. Aduun mubin, sebab dia jelas. Yang lain dengan kita anggap musuh.
Siapa-siapa pun. Dan jangan jadi musuh kepada orang dan jangan anggap tu orang tu musuh kita. Siapa-siapa pun. Kalau boleh. Kalau boleh. Kawan ni jahat macam mana pun, cuba kalau boleh tu tak mau jadi musuh dia. Seumpama, sedaya mana yang mungkin. Nabi kalau boleh tu, Nabi tak mau jadi musuh kepada Yahudi. Nabi letak piagam yang sangat indah. Tetapi mereka yang mendustai piagam Madinah. Mereka yang tipu Nabi. Nabi kalau boleh tak mau. Tak mau. Inilah Nabi SAW. Bersifat rahmat kita ni. Jumpa orang, kita rahmat, kita dengar statement orang. Nabi ni, saya beri contoh. Kita sekarang ni, tadi saya sebut tentang viral. Saya teringat benda. Kita dapat macam benda, kadang dapat. Kita tengok artikel, tengok statement. Kadang-kadang kita ni, dia ni, ya Allah. Kapiang. Statement dia, kadang kita tak faham. Kita tak tahu, dia sebut dalam keadaan bagaimana. Stres ke, tension ke. Kita tak ada tabayun, kita terus dakwa dia. Kita tak pernah cek. Kita tak ada macam Nabi Ma'is datang, ya Rasulullah aku berzina, Nabi buat tak tahu, Nabi pusing kanan. Ya Rasulullah aku berzina, Nabi buat tak tahu. Nabi tak mau dengar. Nabi tak mau dengar. Kita, ya Rasulullah aku semalam keluar. Mana? Hotel mana? Kan, duduk dengan siapa? Duduk dua orang, confirm. Mana kita cepat. Wanita Ghamidiah datang jumpa Nabi, ya Rasulullah aku telah melakukan perzinaan. Nabi kata tak. Ingat, ini beza dosa peribadi. Dosa peribadi dan dosa dengan orang awam. Dosa curi tu lain, libatkan orang. Dosa bunuh tu lain. Dosa rompak, pecah amanah, rasuah itu lain. Tapi ni dosa peribadi. Dia buat ni, dia Allah dan perempuan tu je tahu. Siapa pun tak tahu. Dia jangan duk pergi cerita ni ustaz, tengok ustaz lebay. Kadang-kadang budak-budak sekolah ni lawak. Dia cerita dengan kawan dia, Mujahidin, jangan, tak payah. Benda tu kalau boleh dia diam. Jangan cerita, dia taubat kepada Allah. Semoga Allah saja tahu dan Allah boleh tutup keaiban dia. Jangan buka keaiban peribadi. Keaiban orang tak boleh buka, keaiban peribadi pun tak boleh. Tak boleh buka. Wanita Ghamidiah datang, ya Rasulullah aku berzina. Nabi kata tak, hang pegang-pegang ikut. Tak betul berzina. Tak hang cium-cium ikut. Tak Nabi aku betul. Tak hang ringan-ringan ikut. Nabi ni cuba nak perbetulkan, nak kata tak betul, sehinggalah dia kata, ya Rasulullah wallahi memang aku memang berzina. Kalau hang betul-betul tak takut, tahu dah akibatnya. Bila kau mengaku kau berzina, wanita muhsan akan direjam. Wanita yang mana belum bernikah, dia akan kena sebab. Dia tahu. Dan dia datang jumpa Nabi. Tapi ini special ya, sahabat Nabi, sahabiah Nabi. Kalau kamu tengok sejarahnya, mereka sangat hebat. Mereka sanggup tersiksa di dunia. Sanggup. Ma'is tu sanggup kena rejam. Tahu nak mati ni? Tahu. Tapi datang. Sebab dunia ni tak ada nilai dalam hati mereka. Ini hebatnya sahabat Nabi. Yang ni kita pun susah kita nak cerita. Kita contohlah minggu depan tiba-tiba dilaksanakan hukuman hudud, ada tak kita nak main mengaku? Tak disuruh mengaku sebab pelaksanaan itu kita buat sebelum daripada pelaksanaan. Tapi adakah kita nak main mengaku? Ini beza sahabat Nabi. Dia sangat hatinya sangat takutkan akhirat lebih daripada dunia. Nak ceritanya mereka ni, yang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia nampak Allah segala-galanya adalah hati. Begitu juga Nabi SAW. Dia dapat satu benda, dia grab, dia tapik, dia cuba sangka baik dengan orang. Ustaz, ada seorang cakap kata dia ni tak suka dengan azan. Tiba-tiba ada seorang azan, Allahu Akbar, aku tak suka dengan azan ni. Hang ni yang tahu tak suka dengan azan ni dia gelak murtad. Murtad. Dia kata, dah aku bukan tak suka hak azan, aku tak suka hak tukang azan tu, Pak Cimat tu. Kalau kita tak minta dia explain, kita akan salah sangka, betul tak? Minta explain, tanya betul-betul, dan bagi tahu kat dia, kalau you cakap macam ni, implikasi dia jatuh akidah, dan implikasinya boleh jatuh murtad. Bagi tahu implikasi, itu baru betul. Bukan dia ni memang hang hina agama. Relax lah kan. Relax dah. Hina agama Allah. Relax. Ada orang hina agama Allah tapi
Awaklah dia ni cakap macam ni. Kita tengok tanya dia, pasal apa hang cakap macam ni? Hang tahu tak cakap macam ni tak boleh? Baru itu cara kita. Yang mengaji kena buat macam ni. Nah, jangan ambil semua viral. Tengok betapa teruknya ni. Inilah akhir zaman. Kan, umat akhir zaman. Ni lain akhir zaman tahu dah kan. Tapi takut apa yang dia cakap itu tidak benar. Tidak benar, tak betul.